TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tullab wal muallimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Sukses SPM 20 Wahid wa 20. Antum ma'ana Azhar Hilmi. Walakin qabla an nabda, sebelum kita nak mulakan, hari ini yang paling penting sebenarnya, yang menariknya adalah kita nak bongkar rahsia bagaimana nak menjawab maharat Al-Quran kertas 2. Tersasyul pula saya kan. Yang pada kertas 2 ni yang paling penting saya difahamkan untuk hari ini kita nak bongkarkan satu persatu teknik rahsia yang tak ada dekat tempat lain. Insya-Allah kalau anda semua ikut dan follow, pastikan jawapannya seperti mana yang kita belajar seketika nanti, insya-Allah mumtaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita nak bersama dengan tetamu istimewa, guru yang akan berkongsi dengan kita teknik yang saya katakan sebentar tadi. Siapakah guru tersebut? Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Hafizul ataupun nama istimewa, nama timbangan Ustaz Jo, Ustaz? Ya, Ustaz. Itu dia. Baik. Selamat datang Ustaz untuk hari ini. Saya yakin dan percaya Ustaz, murid-murid kita di rumah sebenarnya dah tak sabar dan semua dah bersedia dengan nota-nota mereka untuk nak memastikan tips yang mereka dapat hari ini untuk menjadikan mumtaz dalam peperiksaan nanti. Jadi mungkin Ustaz sebagai awal ni, apa yang nak ditekankan dalam maharat Al-Quran untuk kertas 2 ni Ustaz? Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Okey, terima kasih Azhar. Okey, insya-Allah hari ini Ustaz akan menceritakan, bongkar macam Azhar kata tadi, bongkarkan rahsia bagaimana untuk kita mendapat A+ dalam subjek maharat kertas 5302 palang 2. Insya-Allah. Maknanya dalam ni Ustaz akan cerita pengenalan dan bahagian alif, bahagian ba dan apa yang perlu anak-anak buat untuk mendapat A+ dalam maharat, insya-Allah. Itu dia. Saya dengar pun dah berkobar-kobar Ustaz nak bongkarkan rahsia yang tak ada dekat tempat lain, hanya di Didik TV KPM ni. Baik Ustaz, kita tak nak dengarkan masa lagi. Kita persilakan Ustaz untuk mulakan pembongkaran demi pembongkaran kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Azhar. Okey, seperti yang semua tahu, maknanya Sukses SPM 2021 pecutan maharat Al-Quran, teknik menjawab kertas 2 maharat Al-Quran 5302 palang 2 bertulis. Ini hanya untuk kertas 2 sahaja. Okey, SPM. Bila sebut SPM, saya pasti mumtaz. Kita kena bersungguh-sungguh. Kita kena tahu SPM, selain daripada SPM, saya pasti mumtaz. InsyaAllah. Jadi semua anak-anak Ustaz doakan yang berada di rumah atau yang berada di mana saja, insya-Allah akan mumtaz. Okey, seterusnya ini model tahfiz model ulul albab. Jadi maharat ini hanya ada pada sekolah yang mengambil kurikulum bersepadu tahfiz KBT, iaitu Temua dan sekolah-sekolah SMBK yang mengambil kurikulum KBT. Okey, aspek terpenting sebelum kita nak cerita tentang format SPM, format menjawab soalan bahagian alif, bahagian ba, apa semua tu, yang paling penting Ustaz nak ingatkan diri Ustaz sendiri dan anak-anak semua. Maknanya aspek terpenting sebelum kita amalkan apa-apa teknik, strategi menjawab soalan, iaitu hablum minallah, hablum minannas. Yang ini kita tidak boleh tinggal. Kita tidak boleh tinggal. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Manusia itu siapa? Ibu bapa kita, guru-guru, kawan-kawan.
dan semua orang-orang yang di sekeliling kita. Itu yang penting. Maknanya kalau ada yang belum selesai lagi, ada masalah lagi, tolong. Maknanya tolong selesaikan hari ini juga. Tolong selesaikan. Kalau tidak, macam mana kita nak menduduki peperiksaan yang amat penting sekali dalam hidup kita. Okey. Memetik kata-kata guru Ustaz. Kata-kata guru Ustaz Osman Billah. Okey. Tarikh peperiksaan sudah ada. Kita boleh bersedia dan merancang untuk menghadapinya. Tetapi berbeza dengan kematian yang tiada tarikhnya, jadi kita perlu sentiasa bersedia bila tiba waktunya. Jadi sudahkah anak-anak bersedia untuk menghadapi kertas maharat ini? Kertas maharat 5302 Palang 2, insya-Allah tarikhnya 7 Mac 2022 pada jam 2.30 petang hingga 4 petang, 1 jam 30 minit. Okey. Ini teknik Hafz Anak Asim. Yang ini Ustaz reka sendiri, teknik Hafz Anak Asim. Apa yang ada dalam teknik ini Hafz Anak Asim? Kenapa Hafz Anak Asim Ustaz pilih? Kerana hash itu untuk hafal. Untuk hafal. Sebagaimana yang anak-anak tahu dan semua tahu, maknanya subjek maharat ini sebenarnya dia lebih kepada menghafal. Kalau kata anak-anak hafal betul-betul maharat ini, insya-Allah boleh mendapat A+. Kena rajin hafal lah. Sebab itu kena hafal. Kena hafal. Tak boleh sekadar kita baca saja ataupun kita faham saja, tidak boleh. Mesti hafal. Okey, A untuk amal. Kenapa amal? Dekat mana amal dalam maharat ini? Dalam qiraat, dalam bidang qiraat. Sebelum ni, maknanya qiraat, kalau sebelum ni Ustaz pernah buat dekat sekolah dengan anak-anak didik Ustaz, maknanya untuk qiraat ini kena melazimi dalam solat. Dalam solat. Baca dalam solat. Azhar, baca dalam solat. Jadi anak-anak pun boleh buat. Sekarang masa kita kata ada dalam 15 hari lagi. 15 hari lagi untuk untuk exam. Jadi kena cuba buat. Cari satu imam untuk satu solat. Cuba buat, cuba amalkan, dan insya-Allah boleh jawab untuk bahagian qiraat. Okey, F, faham. Kena faham juga. Tak bolehlah kita hafal kita kata membuta tuli. Maknanya kita kena faham juga apa yang kita hafal. S, skor A dan Asim iaitu A+. Insya-Allah. Bila buat teknik hafal Anak Asim ini, hafal, amal, faham, insya-Allah dapat skor A ataupun A+. Insya-Allah. Okey. Format kertas soalan maharat 5302 Palang 2 bersifat objektif, pelbagai bentuk dan subjektif. Yang ni Ustaz akan terangkan nanti. Jadi kena tunggulah dalam sesi yang seterusnya, iaitu bahagian alif. Konstruk yang diukur pengetahuan, pemahaman dan kemahiran aplikasi. Jumlah soalan, wajib jawab semua soalan. Wajib jawab semua soalan. Ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A hanya 20 soalan sahaja. Bahagian B ada 4 soalan besar, subjektif. Okey, jumlah markah 100%, wajaran markah hanya 40 markah sahaja untuk kertas 2. Jadi masa menjawab 1 jam 30 minit. Bentuk soalan, aneka pilihan, soalan tertutup, soalan berstruktur, soalan respon terhad, soalan pelengkap dan padanan jawapan. Arah soalan rendah, sederhana dan tinggi. Ini format untuk kertas 2. Ingat, bahagian tilawah mempunyai banyak markah. Markah tilawah. Okey, kertas tilawah ni anak-anak pun dah tahu, dah selesai dah. Untuk 60 markah. Jadi kita fokus kepada kertas 2 ni untuk mendapat 40 markah je lagi. Untuk kita mendapat A+. Bagaimana cara dia? Kena saksikan. Kena saksikan. Okey. Markah kertas 5302 ini Ustaz dah buat kira-kira dah. Ustaz dah buat kira-kira kalau nak dapat A+. Macam mana nak dapat A+? Kena tengok. Kena tengok. Kalaulah kita kata 20 markah tadi untuk bahagian A. Sebenarnya
dengan 40% itu hanya 8 markah saja. Hanya 8 markah saja. Sebab itulah kena buat betul-betul untuk bahagian A, bagi dapat full mark, bagi dapat markah yang penuh. Barulah kita boleh membantu di soalan bahagian ba. Ini soal markah-markah dia, anak-anak pun boleh buat kiraan, boleh buat kiraan nanti. Okey. Pelaksanaan ujian bertulis, inilah gambaran nanti anak-anak dalam dewan peperiksaan. Ada dalam dewan peperiksaan, inilah gambaran dia. Okey, bidang maharat. Bidang maharat ini ada 5 bidang. 5 bidang. Yang pertama iaitu tilawah. Tilawah ni kita dah selesai dalam kertas 1. Dalam kertas 1. Okey, yang kedua tajwid Al-Quran. Tajwid Al-Quran. Yang ketiga manhaj dan tarjim al-qiraat. Yang keempat tatbik qiraat, dan bidang yang kelima iaitu resam Osmani. Ini semua ustaz akan terangkan lebih detail selepas daripada ini. Jadi kena tunggulah, jangan ke mana-mana. Okey. Pembahagian konstrat mengikut bidang. Inilah pengetahuan tilawah, qiraat, tajwid, qiraat dan resam. Dalam tajwid dia ada memahami hukum makhraj huruf, sifat huruf dan ibtida'. Memahami kaedah qiraat sab'ah, memahami kaedah dan bentuk resam Osmani. Baik Ustaz, Okay. kalau kita tengok, saya terinspirasi dan sangat suka teknik awal tadi Ustaz bagi adalah Hafz an Asim. Hafal, amal, faham, dan anda berpotensi untuk skor A dan A+. Dan Ya, kena betul, pula Ustaz. di negara kita Ustaz, memang kita baca Hafz an Asim Ustaz Betul. Ya, betul. Itu dia. Baik, itu baru teknik awal untuk anda semua. Pembongkaran demi pembongkaran kita akan lakukan seketika nanti. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 untuk Maharat Al-Quran kertas 2, seperti mana yang kita sebutkan, untuk bahagian alif, pembongkaran teknik menjawab untuk kertas 2. Ustaz, silakan. Okey, terima kasih. Okey, bahagian alif. Bahagian alif. Okey, bahagian alif. Kita sudah tahu tadi, Ustaz dah sebut bidang-bidang yang ada dalam maharat. Dalam maharat. Okey, jadi rahsianya. Rahsianya Ustaz nak bongkarkan. Okey, bahagian alif. Okey, bahagian alif kebiasaannya ini kalau tidak tukarlah. Kita berpandukan kepada soalan 2019 soalan 2019. Okey, soalan 1 hingga 5 hanya bahagian tajwid sahaja. Azhar, bahagian tajwid sahaja. 1 hingga 5. Okey, 6 hingga 10 tarjim dan manahij qura'. Tarjim dan manahij qura'. Tarjim tu apa? Iaitu biodata lah. Biodata imam. Biodata imam ataupun perawinya. Dan manahij qura', iaitu cara-cara. Okey, tatbik qiraat 11 hingga 16, tatbik qiraat 17 hingga 20, resam dan campur-campur bahagian lain. Biasanya dicampur-campur dengan bahagian tajwid. Okey, ini antara maknanya yang kita boleh fokuskan, maknanya 1 hingga 5, 6 hingga 10, 11 hingga 16, 17 hingga 20. Ini panduan dia. Okey, jadi untuk menjawab kertas 1 ini, Ustaz nak ingatkan, yang pertama sekali wajib jawab semua soalan. Wajib jawab semua soalan. Jangan skip. Wajib jawab semua soalan. Yang paling penting, yang keduanya iaitu jawapan hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Kenapa? Nampak macam kenapa jawapan mesti ditulis dalam buku jawapan? Memanglah tulis dalam buku jawapan. Tetapi banyak yang berlaku 2-3 tahun ni, dah 3 tahun dah peperiksaan SPM untuk maharat ni, berlakunya calon-calon tulis jawapan untuk bahagian A ni dalam kertas soalan. Bila tulis dalam kertas soalan, kita hanya hantar buku jawapan sahaja. Jadi dah 20 soalan Azhar hilang. Rugi dekat situ. Dah rugi dah. 20 markah dekat situ rugi. Jadi kena hati-hati. Kena ingat, bila kita buat jawapan di soalan itu, terus transfer dalam buku jawapan. Sebab itu Ustaz suka ingatkan, bila sampai buku jawapan, terus tulis, terus buat kisim alif tu, terus buat nombor 1 hingga 10, 11 hingga 20. Sebab ini Ustaz akan tunjuk contoh gambaran, maknanya jawapan itu yang perlu anak-anak buat.
Okey, tidak perlu menyalin soalan terus tulis jawapan bagi soalan alif di buku jawapan. Maknanya jangan salin soalan. Jangan salin soalan semula. Buat apa nak salin soalan semula? Rugi. Sebab apa Ustaz ingatkan? Sebab ada calon-calon yang rajin. Dia tulis semula soalan, dia salin semula soalan dan bagi jawapan. Tidak perlu. Tidak perlu. Okey, sebab apa tidak perlu? Kerana untuk purata untuk menjawab soalan bahagian alif ini, satu soalan 1 minit sahaja. Satu soalan 1 minit sahaja. Okey, seterusnya kena pasti dan fahami kehendak soalan. Okey, lazimnya satu atau dua pilihan jawapan yang tidak tepat. Satu jawapan pengganggu dan satu jawapan yang tepat. Okey, ini untuk bahagian alif. Okey. Nombor dan susunan jawapan mestilah sama dengan nombor soalan. Ini mestilah sama, nombor dan susunan. Sebab apa? Ada yang berlaku calon dia tersilap tulis. 1, 2, 3, nombor 4 tak ada, terus nombor 5, 6, 7, 8. Bila dia jawab dalam kertas soalan tu tadi, dia terrespon jawapan dia dalam buku jawapan, terskip. Terskip Azhar. Jadi rugi. Bila nak menanda, tengok dah jawapan yang salah. Nombor lain, jawapan lain. Nombor lain, jawapan lain. Jadi hati-hati. Okey, tulis jawapan dalam bahasa Arab. Ini wajib. Wajib tulis jawapan dalam bahasa Arab. Tak boleh kalau kata kita lupa dalam bahasa Arab, kita ingat dalam bahasa dalam Jawi, dalam bahasa Melayu kita pun nak tulis dalam tulisan Jawi. Tidak boleh. Wajib tulis dalam bahasa Arab. Okey, ini jawapan contoh bahagian alif. Ini yang Ustaz kata, maknanya bila sampai buku jawapan terus tulis nombor. Tulis nombor dulu, jawapan tak ada tak apa lagi. Selang satu baris Maknanya 1 selang satu baris, 2 bagi cantik sikit. Maknanya 10 garis tengah 11 hingga 20. Bukan tak boleh buat muka surat sebelah, tapi Ustaz bagi tahu ini maknanya cara yang senang. Cara yang senang supaya nak semak pun senang. Okey. Ini untuk contoh jawapan bahagian alif. Okey, ini bahagian alif. Bahagian alif. Apa yang Ustaz ceritakan tadi, nombor 1 hingga 5 iaitu bahagian tajwid. Bahagian tajwid. Jadi bahagian tajwid itu apa? Maknanya dalam kalau tingkatan 4 ada makhraj huruf, ada sifat huruf. Dalam tingkatan 5 ada waqaf ibtida, ada ma yulzamu alaiha hafz, ada mabadi ibtida. Jadi maknanya bahagian tajwid. Tengok maknanya 1 hingga 5 soalan dia dah ada jawapan. Ini OPB dia panggil, objektif pelbagai bentuk. Objektif pelbagai bentuk. Okey. Untuk nombor 6 hingga 10. Tengok tanda raih pangkah sahaja. Jadi cumanya untuk OPB ni dia bukan kita kata mungkin soalan tahun 2021 ni bukan raih pangkah. Mungkin dia buat sahih atau khata'. Tetapi macam inilah bentuk dia. Kalau dia tak buat tanda raih atau pangkah, maknanya sahih atau khata'. Sahih atau khata'. Okey, nombor 11 hingga 15 ini bahagian tatbik qiraat. Bahagian tatbik qiraat. Bahagian tatbik qiraat ni jika tadi kalau kita amal tadi bahagian qiraat, insya-Allah kita dapat jawab. Kita dapat jawab. Cumanya apa yang Ustaz nak ingatkan, bila sebut OPB, objektif pelbagai bentuk, dia hadir dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang Azhar dia bukan bentuk yang macam ini saja. Kadang-kadang dia boleh ubah tahu bentuk tu. Kadang-kadang ada. Kita kata kemungkinan dia tak bagi jawapan. Dia tak bagi jawapan, hanya isi tempat kosong sahaja. Hanya isi tempat kosong saja. Jadi kita tak tahu untuk 2021 ini macam mana. Jadi kena hati-hati, kena baca. Jangan kita ingat dah ada jawapan, tak apa untuk bahagian alif ni, jadi kita pun relax je. Kita fokus kepada bahagian ba sahaja. Jangan rugi. Okey. Jadi yang akhirnya maknanya 16 hingga 20. Ini bahagian resam dan bahagian resam dan tajuk-tajuk lain, iaitu campur-campur dengan tajwid. Campur-campur dengan tajwid. Okey, kalau kita tengok soalan dia pun memang ada bab resam nombor 19 ni. Nombor 19 resam.
nombor 20 resam. Yang atas ni bahagian tajwid. Baik. Ustaz, saya terperasan kalau Ustaz tunjukkan sebentar tadi berkenaan dengan soalan-soalan, semua hampir kesemuanya ada disediakan aneka jawapan. Betul. Maksudnya untuk murid-murid mungkin memilih salah satu yang betul dan yang mana yang salah. Tapi tadi saya nak tanya soalan tu tadilah, maksudnya adakah semua jawapan aneka pilihan ini disediakan ataupun sebaliknya Ustaz? Okey. Bagus soalan Azhar tu. Jadi macam tadi yang saya dah Ustaz dah terangkan tadi, ada Azhar. Kadang-kadang objektif, bila objektif pelbagai bentuk ni dia boleh hadir dalam pelbagai bentuk lah. Yeah. Ada yang dia tak akan letak jawapan, dia hanya isi tempat kosong saja, dan kemungkinan soalan gambar rajah pun akan dia bagi gambar rajah. Okey, contoh isikan tempat kosong. Okey, Y apa? X apa? Z apa? Kemungkinan itu pun akan berlaku. Wah, okey, ini untuk bahagian alif lah. Pendedahan demi pendedahan daripada Ustaz Joe kita pada hari ini untuk bahagian alif. Saya yakin dan percaya murid-murid di rumah semua dah mula menyalin nota Ustaz untuk memastikan A+ Hafs an Asim yang Ustaz nyatakan. Baik, kita dah berhenti rehat seketika Ustaz. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021, pecutan untuk kita pastikan A+ dalam peperiksaan. Untuk bahagian ba Ustaz, ramai yang dah ternanti-nanti. Apakah teknik nak menjawab Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Azhar. Okey, bahagian ba mesti anak-anak menunggu apakah rahsianya. Okey, sama-sama kita tengok. Okey, bahagian ba. Okey, kalau anak-anak perhatikan tadi bahagian alif, susunan dia, tajwid, tarjim dan manhaj qira', tatbiq qiraat, resam dan bahagian-bahagian lain. Begitu juga dengan bahagian ba Azhar. Begitu juga dengan bahagian ba. Okey, bahagian ba, soal awal, soalan dia kita bab tajwid sahaja. Tajwid sahaja. Kalau dia tak tukarlah, kalau dia tak tukar. Ini Ustaz berpandukan kepada soalan 2019, kepada 2019. Okey, soalan yang kedua iaitu tarjim dan manhaj qira', dan manhaj qira'. Okey, soalan yang ketiga tatbiq qiraat, soal rabi' iaitu resam dan bahagian lain, campur-campur resam dan tajwid, resam dan tajwid. Okey, purata menjawab setiap soalan dianggarkan lebih kurang 2 minit bagi bahagian ba berdasarkan aras dan bentuk soalan. Jadi soalan bahagian ba ni anak-anak pun dah tahu, maknanya ada soal awal ada alif ba jim da. Soal sani pun macam tu, alif ba jim da, dan semuanya ada alif ba jim da. Tetapi jangan lupa alif kadang-kadang dia ada anak dia. Alif 1, alif 2. Kadang-kadang dia ada anak dia. Jadi Ustaz kira-kira dalam lebih kurang 27 ke 28 soalan semuanya. Bergantunglah jawapan panjang ataupun pendek. Okey, jadi panduan menjawab soalan untuk bahagian ba ni, sekiranya terdapat soalan yang kurang yakin jawapannya, calon harus menjawab soalan yang seterusnya. Jadi bila sampai kertas jawapan terus soal awal. Soal awal. Jadi contoh alif kita tak dapat jawab, tinggalkan ruang, terus jawab dulu bahagian jawab soalan ba. Soalan ba. Jangan tunggu, jangan fikir lama-lama sangat apa semua, maknanya terus buat bahagian ba. Okey. Jadi tinggalkan ruang kosong bagi soalan yang kurang yakin pada buku soalan. Okey, susun jawapan mengikut soalan dan bahagian soalan. Ini pun sama, maknanya soal awal alif 1. Alif 2. Maknanya kena dengan susunan. Kena dengan susunan. Jangan kita main letak. Ada bila kita cari mana soalan 1 ni dia jawab soalan alif ni. Rupa-rupanya selepas dal baru ada alif. Kadang-kadang maknanya kena ikut susunan soalan. Tulis nombor jawapan, nombor soalan, contoh soalan ba, jawapan dalam buku, jawapan juga ba. Maknanya ba lah, alif lah. Elakkan menulis jawapan dalam bentuk poin. Pastikan mempunyai nombor jawapan.
Maknanya jangan dalam bentuk point saja. Kadang-kadang dash. Kita tak tahu itu fokus kepada jawapan yang mana. Kadang-kadang dia tak jawab untuk contoh alif 1, dia tak jawab. Dia pun dash dia jawab. Rupanya dia jawab untuk nombor 2. Tapi dia tak nyatakan. Tak nyatakan. Ini boleh mengelirukan, boleh mengelirukan pemeriksa. Jadi kena pastikan. Okey, ini contoh di buku jawapan, maknanya soal awal kalau alif ada 1, buat. Maknanya ustaz syorkan, maknanya dalam buku jawapan tu dalam satu muka surat untuk soal awal sahaja. Cuma sekiranya kat sini muat cuma alif ba jim sahaja, dah ke muka surat belakang. Jadi selepas pada dah tu tak perlulah kita nak sambung soal sani Azhar. Maknanya terus ke muka surat yang lain. Terus ke muka surat yang lain. Jadi maknanya anak-anak jangan risaulah, tak cukup kertas ke dalam buku jawapan. Insya-Allah buku jawapan tu banyak yang dia bagi, helaian halaman yang kosong. Jadi jangan risau. Maknanya buat betul-betul, tulis kekemasan apa semua, biar betul-betul buat. Jangan kita main tulis je, menyebabkan kata pening kepala pemeriksa. Okey. Panduan menjawab soalan lagi iaitu takrif dari segi bahasa dan istilah, mesti menggunakan ayat buku teks. Ayat ini pun kita tahu, takrif dari segi bahasa, dari segi istilah. Ayat ini fakta, mesti kita kena gunakan ayat dalam buku teks. Kena guna dalam ayat buku teks. Okey, jangan takut untuk menconteng kertas soalan. Bila dapat kertas soalan, apa yang kita ingat kita contenglah, kita tulis. Jangan ada yang sayang kertas soalan, nak bersih kertas soalan, sedangkan kita tak dapat pun kertas soalan tu. Maknanya conteng saja, supaya kita ingat, tak lupa apa yang kita dah hafal. Memahami istilah-istilah dan konsep penting dalam buku teks maharat. Ini pun penting, kena faham istilah-istilah soalan, istilah-istilah dalam qiraat, barulah kita boleh jawab. Ini kita pun tak tahu istilah, macam mana kita nak jawab soalan. Okey, semak ejaan kalimah. Kebiasaannya calon akan melakukan kesalahan dalam ejaan. Ini yang kita perlukan masa. Perlukan masa, maknanya 2 minit satu soalan tadi, supaya kita masih ada baki masa untuk kita semak jawapan kita, semak ejaan apa semua. Okey, yang seterusnya, hafal, faham dan tahu manhaj qiraat, tajwid, resam serta subtopik buku teks. Yang ni tahu, maknanya manhaj qiraat di bahagian mana. Kita tengoklah contoh Imam Ibnu Amir. Tengok manhaj qiraat dia. Bacaan basmalah dia macam mana. Bacaan Al-Fatihah dia macam mana. Tengok, maknanya manhaj dalam setiap imam. Okey, bahagian tajwid tadilah sifat huruf, makhraj huruf. Resam Osmani tu bahagian kitabah Al-Quran, lepas tu pengumpulan zaman Saidina Abu Bakar, pengumpulan zaman Saidina Osman, dan kaedah kawaid tu. Okey, kena tengok. Okey, ini contoh takrif lughah, istilahan dan huruf dia. Okey, ini penting untuk kita kata yang yang berlawanan, sifat huruf yang berlawanan. Hams berlawanan dengan jah. Ini selalu masuk dalam soalan. Masuk dalam soalan mal farku. Masuk dalam soalan mal farku. Dia tanya beza mal farku al-hams wal jah. Kadang-kadang dia tanya syiddah atau wasud. Dah masuk 2000 tak lupa dah, yang mana satu 2019, yang mana satu 2018, dah pernah masuk. Okey, ini kena hafal, Okey, perhatikan markah soalan dan jawab berdasarkan markah. Kena tengok juga markah tu. Kalau markah 6, takkankah kita nak jawab pendek saja, nak jawab 2. Maknanya kalau 6 kita sesuaikan dengan markah. Contoh, berikan maksud istifal dari segi bahasa dan istilah serta 3 huruf istifal. Okey, ini soalan ni dah masuk pada tahun 2019. Pada tahun 2019 dah masuk as-soal rabi' alif, yang pertama. Okey, istifal dari segi bahasa 1 markah sahaja. Istifal dari segi istilah 2 markah. Sebutkan 3 huruf istifal, 3 markah. Kalau dalam soal rabi' tu
kena tambah satu lagi iaitu sebab tasmiah. Sebab tasmiah. Biasa dekat sini Azhar 8 markah. 8 markah dia bagi. Sebab tasmiah satu lagi. Okey. Jadi kena tengok. Kadang-kadang kalau perhatikan soalan 2018, 2019, kalau 2018 dia tanya isti'la dari segi bahasa. Isti'la dari segi istilah. Sebutkan 2 huruf isti'la. Yeah. Jadi lebih kurang sahaja. Kalau kita perhatikan, kalau rajin-rajinlah semak soalan-soalan yang lepas 2018, 2019. Okey, membuat soalan-soalan latih tubi. Okey, teliti semula semua soalan yang bermasalah selepas selesai menjawab soalan. Seterusnya elakkan menulis nota cinta kepada pemeriksa. Ada juga Azhar. Ada Ustaz. Ada. Ada yang menulis nota cinta pada pemeriksa. Saya dah baca betul-betul, saya dah buat betul-betul. Tolonglah ustaz, tolong benda-benda macam ni tak perlu buat. Insya-Allah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yeah. Okey, jadi ini bahagian ini contoh-contoh contoh soalan. Contoh soalan. Okey. Soalan ini soalan 2019. Yang Ustaz tunjuk ni soalan 2019. Okey, soal awal yang pertama dia tanya arif makharijul huruf lughah wa istilahan. Okey, cara susunan jawapan. Okey, lughah istilahan. Maknanya buat betul-betul. Jangan lughah mahallul khuruj, lepas tu sambung pula istilahan, sambung pula dalam bentuk ayat. Yeah. Kalau boleh maknanya kita bagi nampak lughah dekat mana, istilahan dekat mana. Okey, lughah 1 markah, istilahan 2 markah. Nak dapat 2 markah kena jawab penuh lah. Kalau jawab sampai mana huruf sahaja dapat 1 markah sahaja. Okey. Ini contoh-contoh soalan. Boleh tengok juga soalan 2018 dan 2019. Kalau tengok betul-betul akan dapat clue dia. Azhar, soalan dia. Tengok betul-betul soalan 2018 dan 2019. Okey. Ini mal farku. Okey, inilah mal farku yang ustaz bagi tahu tadi. Jim. Untuk soalan awal jim ni 2019 pun mal farku, 2018 pun mal farku. Cuma dia ubah syiddah atau tawassut. Yang sebelum ni dia tanya yang lain. Maknanya ini mal farku. Soalan mal farku akan ada. Tengok dalam sifat huruf yang berlawanan. Cuba tengok lagi yang mana belum masuk. Cubalah Baik, fokus Ustaz. lebih Kalau kita tengok apa yang Ustaz nyatakan, saya suka dengan Ustaz, penekanan Ustaz kepada memahamkan Ustaz. Fahamkan soalan terlebih dahulu sebelum menjawab dan pastikan jawapan tersebut adalah dijawab dengan betul dan di tempat yang betul. Itu dia. Baik Ustaz, banyak lagi yang kita nak rungkai berkenaan dengan teknik kita untuk maharat Al-Quran kertas 2 ni, tapi kita nak berhenti seketika. Kita bagi ruang dan peluang untuk murid-murid kita minum air seketika dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Perjutaan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 Pecutan untuk Maharat Al-Quran Kertas 2. Kita bersama dengan Ustaz Jo. Baik Ustaz, kalau kita tengok dalam Maharat Al-Quran Kertas 2 ni, yang mana murid-murid perlu menjawab secara total bahasa Arab, secara menyeluruh. Semuanya mesti menggunakan bahasa Arab, dan juga tadi istilah dan juga lughah mesti mengambil daripada buku teks ayatnya ataupun maksudnya. Bagaimana Ustaz? Mungkin sebagai persoalan awal untuk kalau mungkin ada yang faham dan juga orang kata apa, dia pakar dalam penulisan bahasa Arab ataupun dia faham bahasa Arab. Jadi ayat untuk soalan-soalan lain tu dia tak nak ikut buku teks. Dia nak ikut kefahaman dia. Boleh ke tak boleh Ustaz? Okey, terima kasih Azhar. Satu soalan yang baik mewakili anak-anak di rumah. Okey. Jadi macam yang Ustaz bagi tahu tadi, jika soalan ta'rif mesti ikut buku teks. Mesti ikut buku teks. Azhar mesti ikut buku teks. Cuma kalau jawapan-jawapan yang lain itu untuk selamat ikut buku teks. Ikut ayat buku teks. Kerana skema memang menggunakan ayat-ayat dalam buku teks sahaja. Buku teks sahaja. Jadi kalau ada sekiranya apa yang kita faham kita nak tulis, boleh, tak salah, tetapi kurang tepat. Kurang tepat. Lebih tepat kalau nak markah penuh mesti menggunakan ayat-ayat dalam buku teks. Jadi tidak dapat tidak hash tadi kena hafal. Kena hafal. Kena hafal. Okey, saya sambung ya Azhar. Silakan Ustaz. Okey. Jadi
mal farku. Bila sebut soalan mal farku, ustaz sarankan, ustaz cadangkan jawablah dalam bentuk jadual. Jawablah dalam bentuk jadual supaya kita pun faham, pemeriksa pun faham. Senang nak tanda. Jawab dalam bentuk jadual. Sama ada jadual dalam bentuk macam ini, ada tanya mal farqu al-qiraat al-Imam Hisham wa Ibnu Zakwan, maknanya Hisham baca macam mana, Ibnu Zakwan baca macam mana untuk kalimah fazadahum kila. Okey, ini satu lagi bentuk, maknanya bentuk jadual. Sama ada kita nak buat daripada tepi ataupun daripada atas, bergantung kepada kepakaran pelajar lah. Okey, seterusnya kam aujah. Soalan yang seterusnya kam aujah. Kenapa Ustaz merahkan dekat sini? Kerana kadang-kadang pelajar terlupa menjawab soalan untuk kam ini. Dia hanya jawab soalan untuk wa uzkurha sahaja. Jadi kam ini kalau 3 maknanya jawab dulu salasah. Maknanya jawab dulu untuk soalan kam ini, seterusnya barulah jawab wa uzkurha. Jadi kita kena tengok, baca betul-betul soalan. Apa yang soalan minta, kena faham. Okey. Seterusnya, okey, ini apa yang Ustaz nak bagi tahu, iaitu contoh kata soalan ni had aujah al-qiraat li Imam Hisham fi ma yati. Okey, fazadahum, okey baca fathah lah. Okey, yakzibun. Yakzibun kena huraikan. Kena huraikan, tulis maknanya dhammur ya wa fathul kaf wa tasydid azal. Dia baca yukazibun. Hisham baca yukazibun. Yakzibun tapi dia baca yukazibun. Sekiranya anak-anak pelajar, anak-anak murid tidak tahu nak tulis baris depan. Apa baris depan tak ingat dhammul ya. Boleh tulis kalimah yukazibun dan kita bariskan. Bariskan, insya-Allah maknanya boleh diterima. Boleh diterima. Dan ada juga perkataan-perkataan lain seperti yukhadiun, yakhda'un, yukhadiun, maknanya boleh juga. Dan adalah benda-benda lain lagi, alaihim jadi alaihum, maknanya kita matikan, boleh menggunakan kalimah, boleh tulis kalimah. Kalau kita tak pandai nak tulis iskan mim apa semua, jadi boleh tulis kalimah. Okey, arif al-lughah wa istilahan. Ini Ustaz nak bagi tahu macam tadilah, maknanya tulis lughah, tulis istilahan, maknanya susunan biar cantik, biar betul, jangan dalam bentuk ayat. Okey, wajah qiraat, bayin wujuh al-qiraat inda Imam Qalun an-Nafi' wal Imam Ibnu Katsir. Okey, ini soalan yang pernah Ustaz bagi kepada anak-anak didik Ustaz dekat sekolah. Tapi ada anak-anak yang keliru. Sebut Qalun an-Nafi', maknanya kita nak Imam Qalun. Qalun ni perawi kepada Nafi'. Jadi kita nak Qalun ni, bukan kita nak Qalun seorang, Nafi' seorang, Ibnu Katsir seorang. Bukan 3 kat sini, maknanya 2 sahaja. Jadi cara susunan jawapan dia pun kalau boleh, maknanya biar cantik. Kalau boleh buat jadual dalam bentuk jadual. Kalau tak boleh, susun elok-elok. Imam Qalun baca macam mana, Ibnu Katsir baca macam mana. Okey, yang ini ini Ustaz nak bagi tahu kadang-kadang soalan dia datang dengan dia tanya, dia bagi wajah saja, dan dia minta kita datangkan kalimah. Datangkan kalimah. Ada yang dia bagi kalimah, dia minta kita datangkan wajah. Apa dia? Ini soalan macam ni memang selalu ada. Jadi kita kena tengoklah, kena tengok dalam buku teks pun ada. Senang je, sepatutnya buka saja buku teks tingkatan 5 ataupun 4 tu, tengok dekat bahagian belakang tu, yang kita dah baca tilawah dalam kelas tu. Maknanya kita akan jumpa jawapan-jawapan dia. Okey, yang ni bayin aqsam al-waqfu. Okey, ini cara susunan. Maknanya tulislah nombor, jangan jawab dalam bentuk poin ataupun direct saja ayat. Jawab dalam bentuk poin. Ini pun saja sama je, maknanya tulis susunan. Okey, kenapa tidak dapat A+? Yang pertama kerana tak faham istilah soalan. Qiraat tidak mantap, tidak hafal ta'rif, tidak menguasai bahasa Arab. Macam mana kita nak A+? Macam mana kita nak A+?
Okey, jadi tidak faham istilah-istilah soalan. Istilah-istilah soalan inilah antaranya ratib, iktab. Maknanya ini soal istilah-istilah yang biasa. Tapi kalau kita tidak faham apa istilah dia, apa maksud dia, apa makna dia, macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab? Jadi kena faham. Yang senang saja, yang ringkas saja. Okey, istilah-istilah qiraat, istilah qiraat kena faham, kena tahu. Isba' itu apa? Tawassut apa? Qasar apa? Isba' baca 6 harakat, baca panjang. Tawassut 4 harakat, qasar 2 harakat. Jadi kena tahu. Contoh dia apa? Isba'. Contoh dia wa ala absarihim. Maknanya panjang. Tawassut 4. Jadi kena tahu isbat alif. Contoh dia apa? Isbat alif. Maliki. Hazaf alif. Maliki. Ini semua kita kena tahu. Cari semula istilah-istilah qiraat dan tengok apa dia contoh dia. Okey. Okey, ini tidak hafal takrif. Ini takrif. Takrif ini kena hafal. Macam tadilah yang Ustaz bagi tahu, maknanya wajib hafal. Wajib hafal. Ini pun ada dalam buku tingkatan 4. Ada. Kena cari dan tengok hafal. Okey, tips belajar maharat. Guna buku teks. Buat latihan, semak nota dengan guru darakan, belajar berkumpulan, bincang soalan peperiksaan bersama guru, tasmik hafalan, latihan menulis jawapan. Kena buat betul-betul, kena belajar. Kalau boleh buat latihan menjawab soalan dengan betul. Dengan betul. Cari soalan lepas 2019, jawab mengikut susunan yang betul supaya anak-anak terbiasa menjawab. Jangan jawab yang tadi yang Ustaz ceritakan, bahagian alif tu sebab apa? Sebab di sekolah biasanya dia jawab dalam kertas soalan. Bila jawab dalam kertas soalan, jadi terbawa-bawa dalam peperiksaan yang sebenar. Dan Ustaz, kalau kita tengok penekanan kepada hafalan tu sangat-sangat penting tadi Ustaz. Betul. Hafz an Asim tadi itu sangat-sangat penting. Hafalan Ustaz sebut tadi, hafalan, bisa hafal, bisa amal, kemudian fokus, dan juga insya-Allah kita akan kuasai ataupun skor dalam SPM A+ ataupun A. Baik Ustaz. Betul. Saya difahamkan Ustaz nak buat satu gerakan sikit Ustaz. Ya betul. Boleh Azhar? Okey, boleh Ustaz. Sebagai penutup, pembakar semangat untuk murid-murid kita dekat luar sana yang sedang menonton, yang mana dah dapat teknik-teknik penting daripada Ustaz Joe kita. Silakan Ustaz, macam mana gerakan ni Ustaz? Okey, gerakannya bila saya sebut SPM, anak-anak di rumah pun boleh buat. Tepuk 3 kali. Okey. Bahu kanan kiri 3 kali, kanan 3 kali, tepuk paha 3 kali. Saya akan tanya, sebut boleh. Ustaz akan tanya siapa boleh, saya boleh, kamu semua boleh lakukan. Boleh Azhar? Kita lakukan. Boleh Ustaz, jom. Okey. Saya minta izin berdiri boleh Ustaz? Okey, boleh, silakan. Baru bersemangat sikit Ustaz. Okey, semangat sikit Azhar. Okey, baik. Okey. Kita buat sama-sama Ustaz. Okey, jom. Okey. SPM. Boleh. Siapa boleh? Saya boleh. Kamu semua boleh lakukan, insya-Allah. Itu dia, baik. Jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Joe atas penerangan, pembongkaran teknik-teknik untuk maharat Al-Quran kertas 2. Yang paling penting, adik-adik semua, murid-murid yang sedang menonton pada ketika ini, fahami Al-Quran, anda sukses dalam peperiksaan. Dan sebagai akhir kata Ustaz, sebagai akhir kata mungkin sedikit rumusan ataupun pesanan Ustaz untuk murid-murid kita dekat luar sana Ustaz, insya-Allah. Okey. Akhir kalam daripada Ustaz itu, masa tetap berjalan walaupun jam terhenti. Maka kena faham jam walaupun terhenti, masa tetap berjalan. Okey. Jangan malas untuk berjaya, terus berusaha, tiada kejayaan tanpa kesungguhan. Gagal itu biasa, terus berusaha barulah luar biasa. Baik, itu dia. Jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Joe. Terus budayakan norma baharu walau di mana pun kita berada, dan yang paling penting, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.
KPM